warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 yang terdiri daripada Nurhani Adriana binti Muhammad Rudi, Nik Nur Syamimah Akilah binti Nik Firdaus, dan saya, Nur Zati Zahira binti Zainul Hisham, akan membentangkan mengenai elemen saintifik dalam ibadah wuduk. Tajuk ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, pengertian wuduk. Yang kedua, syarat dan rukun wuduk. Yang ketiga, cara berwuduk. Yang keempat, anggota wajib wuduk. Yang kelima, perkara yang membatalkan wuduk. Dan yang terakhir ialah niat wuduk dan doa selepas wuduk. Pengertian wuduk. Pengertian wuduk dari segi bahasa membawa maksud kebaikan dan kebersihan. Manakala wuduk dari segi istilah membawa maksud penggunaan air yang suci pada anggota tertentu, iaitu membasuh muka, membasuh kedua belah tangan hingga ke siku, menyapu kepala dan membasuh kedua belah kaki, dan dimulakan dengan niat. Hukum berwuduk adalah wajib apabila hendak melakukan ibadah seperti solat fardu atau sunat, melakukan tawaf, memegang Al-Quran dan sebagainya. Di dalam Al-Quran tidak dinyatakan dengan jelas tentang amalan berwuduk ini, tetapi Allah telah menyatakan tentang kewajipan dan perbuatan berwuduk ini, seperti yang dapat kita lihat di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 ini, yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan solat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat membuang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik dan suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu lebih bersyukur. Syarat sah wuduk. Terdapat beberapa syarat yang menjadikan wuduk itu sah. Antaranya adalah Islam, mumayyiz, suci, menggunakan air mutlak, tidak berubah sifat air wuduk akibat benda asing yang melekat pada anggota wuduk. Seterusnya, sekiranya ada benda asing yang melekat pada tubuh, ia perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum berwuduk. Dan yang terakhir, tidak ada benda yang menghalang air sampai ke anggota wuduk. Rukun wuduk bermaksud perkara-perkara asas yang wajib dilakukan ketika berwuduk. Jika tidak dibuat atau tertinggal salah satu daripada perkara rukun ini, maka wuduk ini tidak sah. Rukun wuduk mengikut tertib adalah seperti berikut. Yang pertama, niat wuduk. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh dua tangan hingga ke siku. Yang keempat, menyapu sebahagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki hingga ke buku lali. Dan yang terakhir, tertib. Seterusnya, cara mengambil wuduk. Kita disunatkan untuk mengambil wuduk dengan menghadapkan diri ke arah kiblat. Kemudian, mulakan wuduk dengan membaca basmalah seperti di sebelah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh pergelangan tangan sebanyak 3 kali dengan menyelati setiap jari. Selepas itu berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil berdoa di dalam hati, iaitu sunat. Kemudian melakukan istinsyak, iaitu membersihkan lubang hidung dengan cara menyedot air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Seterusnya membasuh muka sebanyak 3 kali dengan menggunakan kedua-dua belah tangan. Kemudian membasuh kedua-dua tangan hingga melebihi had siku sebanyak 3 kali. Menyapu sebahagian ubun-ubun atau keseluruhan kepala menggunakan tangan. Selepas itu membasuh kedua-dua telinga, luar dan dalam sebanyak 3 kali. Caranya dengan memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga dan ibu jari diletakkan di belakang telinga, kemudian ditolakkan ke atas. Akhir sekali membasuh kaki hingga ke buku lali atau lebih sebanyak 3 kali. Kelebihan berwuduk. Di dalam kitab Fiqh Sunnah telah dinyatakan bahawa amalan berwuduk memberi kepada beberapa kelebihan. Antaranya, yang pertama, menggugurkan dosa. Ini berlaku apabila kita berwuduk bersama aliran air. Itulah maka bergugurlah dosa kita. Yang kedua, berwuduk akan
mengangkat darjat manusia. Dan yang terakhir, orang berwuduk akan datang di akhirat dalam keadaan bahagia dan bersinar-sinar wajahnya. Anggota wuduk yang wajib untuk dibasuh ialah seluruh muka beserta niat, membasuh tangan hingga ke siku, membasuh sebahagian daripada ubun-ubun kepala sekurang-kurangnya membasahkan 3 helai rambut, dan yang terakhir, membasuh kaki sehingga ke kuku lali. Terdapat beberapa perkara yang boleh menyebabkan terbatalnya wuduk. Seperti yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau bubur. Yang kedua, tidur tidak tetap kedudukan dua papan punggung. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, bersentuhan antara lelaki perempuan yang halal nikah, iaitu ajnabi atau bukan mahram tanpa berlapik. Dan yang kelima, menyentuh kemaluan hadapan dan belakang dengan perut tapak tangan atau perut anak jari dengan tidak berlapik. Wuduk yang dikaitkan dengan sains. Wuduk merangsang aura positif. Aura ialah suasana atau perasaan halus yang menyelubungi diri seseorang. Dalam praktikal perubatan menggunakan aura, ia diterjemah sebagai satu jaruran tenaga yang wujud di persekitaran tubuh manusia, haiwan dan tumbuhan yang hidup dalam jarak 1 hingga 6 inci dari tubuh. Tenaga ini sering digelar sebagai gelombang elektromagnetik. Seterusnya, aura ini sangat mempengaruhi karakter, mental, emosi, kesihatan jasmani, kecergasan dan laluan hidup seseorang. Seterusnya, aura yang terdapat pada tubuh seseorang juga boleh berubah mengikut masa dan keadaannya. Melihat pada kepentingan aura terhadap penjagaan kesihatan jasmani rohani manusia, para saintis mula mengkaji mengenai faktor-faktor yang boleh membentuk aura positif dalam diri seseorang. Seterusnya, antaranya Dr. Sarah Brewer, seorang saintis dalam bidang fizik yang telah mendapati bahawa aliran air pada bahagian tubuh manusia boleh memberi kesan positif kepada aura seseorang. Dengan itu, wuduk yang merupakan satu ibadah yang menggunakan air dan dialihkan kepada bahagian tubuh tertentu sudah pasti mampu membentuk aura positif pada diri seseorang. Wuduk membersihkan bakteria. Dalam satu kajian ke atas kandungan bakteria yang terdapat dalam air yang telah digunakan untuk berwuduk di masjid-masjid, madrasah dan pejabat-pejabat sekitar Mekah dan Jeddah di Arab Saudi, mendapati bahawa di dalam air tersebut terdapat kandungan bakteria kolan yang sangat tinggi. Hal ini berlaku kerana kebanyakan orang yang berwuduk akan membuang air besar atau air kecil terlebih dahulu. Oleh itu, tangan mereka membawa bakteria yang datang dari usus manusia. Untuk niat wuduk, lafaz niat boleh dilisankan atau cukup sekadar lintasan dalam hati ketika mula untuk membasuh bahagian muka. Nawaitul wudu'a li raf'il hadas asyghari fardan lillahi ta'ala. Maksudnya saya niat berwuduk untuk menghilangkan hadas kecil fardu wajib kerana Allah Ta'ala. Bagi doa selepas wuduk pula, bacaan yang disunatkan selepas selesai berwuduk adalah seperti berikut. Maksudnya ialah saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang akhir taubat, dan jadikanlah saya orang yang suci, dan jadikanlah saya dari golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Untuk kelebihan wuduk dari segi saintifik, dari segi membasuh tangan, ia dapat mengawal daripada terkena wabak penyakit dan sebagainya. Hal ini kerana lebih daripada 70% penyakit berjangkit seperti cacing disebabkan oleh kontaminasi melalui sentuhan tangan. Seterusnya berkumur, iaitu membersihkan mulut daripada sisa-sisa makanan yang melekat di celah-celah gigi, ditambah pula dengan galakan Nabi Muhammad supaya setiap Muslim bersiwak, iaitu menggosok gigi semasa berwuduk. Sabda Nabi Muhammad, jika tidak menyusahkan umatku, akan aku suruh mereka berwuduk setiap kali mereka hendak bersolat, dan akan aku suruh mereka bersiwak ketika berwuduk. Diriwayatkan oleh Ahmad.
Seterusnya ialah istinsyak, mencuci rongga hidung daripada kuman dan kotoran yang melekat pada buluh hidung. Menurut Dr. Baha Azwar, istinsyak dapat membantu dalam pengesanan awal cuma di bahagian esopharing yang tersembunyi. Selain itu, ia juga dapat membersihkan selaput lendir hidung yang mungkin akan menyebabkan kontaminasi oleh udara kotor dan kuman. Selain itu, membasuh muka dapat merangsang saraf bagi memberi kekuatan baru kepada organ-organ seperti usus, perut, pundi kencing dan sistem peranakan. Ia juga dapat memberi kesan positif pada ginjal dan sistem saraf ataupun pada organ genital. Dari segi membasuh pergelangan tangan hingga ke siku, menurut Dr. Magomedov dalam artikel Muslim Ritual and Their Effect the Person Health, wuduk dapat merangsang aura tubuh secara semula jadi. Ia juga dapat mencegah daripada masuknya kuman penyakit melalui kulit. Selain itu, ia dapat mengurangkan mikroorganisma serta mengurangkan risiko kewujudan bakteria di dalam tubuh kita. Ia juga dapat membantu proses regenerasi kulit iaitu pergantian sel-sel lama dan baru. Dalam buku Muqta Salim, Prayers a Sport for the Soul and Body, berwuduk dapat mencegah seseorang daripada mendapatkan kanser. Akhir sekali, dari segi membasuh kaki, apabila kaki kadang dibasuh dan digosok, ia dapat merangsang sistem saraf bagi mengelokkan sistem tulang, usus, pankreas, hempedu dan kawasan pinggang. Apabila kaki kiri dibasuh dan digosok pula, saraf berperanan untuk mengelokkan kelenjar pituitari dan kawasan otak yang mengawal sistem endokrin.